Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi bin Nur Hisham dari Diploma Pendidikan Islam kelas 2 semester 4 yang belajar di Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Pada hari ini saya ingin berikan satu pandangan kritis tentang peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, iaitu Nabi kita sendiri di Madinah, dan juga transformasi masjid yang perlu dilakukan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mampan dan hebat. Baiklah semua, masjid ialah perkataan bahasa Arab yang bermaksud tempat sujud. Masjid ialah tempat beribadah yang khusus seperti solat dan iktikaf bagi orang Islam. Bangunan ini juga merupakan pusat kebudayaan, muamalat dan perkembangan dakwah Islamiah serta pusat aktiviti umat Islam. Masjid tidak mempunyai rupa bentuk yang tetap, tetapi bergantung kepada setiap budaya masyarakat Islam di pelbagai negara Islam di dunia ini. Sejak zaman permulaan lagi, kemajuan umat dan gerakan Islam semuanya bermula dari masjid. Masjid ialah tempat berkumpul, berbincang dan juga merancang strategi berkaitan tentang dakwah Islam. Baiklah, perbinaan Masjid Nabawi. Hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin muhajirin dari Mekah ke Madinah merupakan titik mula terbentuknya sebuah negeri Islam pertama di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan 3 strategi penting untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan orang Islam, khususnya antara muhajirin dan ansar. Yang pertama, bermula dengan pembinaan Masjid Nabawi yang diikuti dengan persaudaraan antara muhajirin dan ansar, dan juga merangka perlembagaan Madinah yang berperanan sebagai peraturan dalam kehidupan sesama Islam. Begitu juga dengan hubungan antara bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa Yahudi yang berada di Madinah. Pertama sekali, apabila sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW memilih tempat unta baginda berhenti untuk dijadikan lokasi pembinaan masjid. Baginda SAW memilih 2 orang kanak-kanak yang juga merupakan pemilik tempat itu dan membeli tempat itu dengan harga 10 dinar emas. Peranan Masjid Nabawi. Yang pertama, kita tahu Masjid Nabawi ini ialah tempat penginapan bagi orang-orang lemah, fakir, miskin dan pemuda-pemudi lanjang di kalangan muhajirin yang belum mendapatkan rumah. Golongan ini dikelali sebagai ahli sufah. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan perkara ini. Antaranya ialah Abu Kilabah berkata daripada Anas, telah datang satu kumpulan dari kabilah Uki menemui Rasulullah SAW, dan pada ketika itu mereka berada di Sufah. Berkata Abdullah Rahmat bin Abu Bakar, ahli-ahli Sufah itu terdiri daripada orang-orang fakir. Riwayat yang lain juga mengatakan Nabi Muhammad SAW berkata, Abdullah telah memberitahunya bahawa dia pernah tidur di Masjid Nabawi dan dia masih seorang remaja, bujang dan tidak mempunyai ahli keluarga. Seterusnya, peranan kedua Masjid Nabawi ialah sebagai pusat pengajaran mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan ajaran Islam. Perkara ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang bermaksud nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingatkan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Surah An-Nur ayat yang ke-36. Bertasbih dan mengingat Allah di masjid bukan hanya dengan bersembahyang dan zikir,
Tapi zikrullah juga termasuk mengajar dan belajar. Rasulullah SAW sendiri sangat menitik beratkan penyebaran ilmu pengetahuan. Apabila Nabi SAW menerima wahyu, baginda akan menyampaikan kepada para sahabat dan orang-orang Islam di dalam masjid berserta penerangan maksudnya. Baginda Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan syarahan tentang ajaran-ajaran agama di masjid, sama ada melalui hadis maupun khutbah baginda SAW. Satu riwayat yang membuktikan sikap baginda yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr yang bermaksud, pada suatu hari Rasulullah SAW telah keluar dari satu bilik baginda lalu masuk ke dalam masjid. Baginda telah mendapati dua halaqah. Salah satu daripadanya ialah kumpulan yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, sementara kumpulan yang lain sedang belajar dan mengajar. Lalu Rasulullah SAW berkata, semuanya dalam kebajikan. Mereka sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Jika dia mahu, dia akan memberi mereka, dan jika dia tidak mahu, dia akan memberi kepada mereka. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Lalu baginda pun duduk bersama mereka. Riwayat di atas jelas menerangkan tentang kepentingan ilmu pengetahuan dan juga umat Islam yang berilmu. Pada ketika itu, masjid merupakan institusi yang memainkan peranan penting sebagai pusat penyebaran dan perkembangan ilmu. Transformasi masjid. Perkara yang perlu dilakukan, yang pertama, menyediakan tempat ibadah yang selesa, iaitu ruang solat yang bersih dan kemas, tandas dalam keadaan bersih dan sempurna, landscape masjid yang menampakkan suasana yang ceria, suasana tempat ibadah yang jauh dari kebersihan dan hiruk-pikuk. Yang kedua pula, menyediakan program pengukuhan ilmu dan penjanaan diri, iaitu mengadakan program dan aktiviti pengajar secara teratur dan sistematik. Seterusnya, yang ketiga, menjadikan institusi masjid sebagai medan pengukuhan silaturahim, menyambut kehadiran jemaah dengan layanan mesra, mengadakan program dan aktiviti kemasyarakatan, bersedia menerima cadangan dan teguran yang membina. Yang keempat, meningkatkan pentadbiran dan pengurusan dana kewangan, menyediakan penyata kewangan yang lengkap, bulanan dan tahunan, berusaha mengumpul dana melalui proses yang sesuai, menggunakan hasil sumbangan untuk kebajikan dan kepentingan karya. Yang kelima, mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, iaitu Aktiman Pentadbiran Perundangan Negeri, tata cara pengurusan kewangan dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan muhasabah berterusan atau post-mortem, melihat bahawa konflik dalam organisasi membawa kesan kepada pentadbiran dalam pengurusan masjid, pengurusan sumber kewangan melalui pendapatan dan pengagihan, pengurusan masjid serta pusat atau zon perpaduan masyarakat dan pembangunan ilmu dalam masyarakat setempat. Rumusan daripada apa yang diterangkan tadi, institusi masjid memainkan peranan yang amat penting dalam kerangka membina masyarakat yang maju, berwawasan dan mencapai kejayaan yang hakiki. Pengurusan yang bersifat profesional adalah suatu perkara yang amat relevan dengan keperluan perkembangan semasa. Dengan adanya pengurusan profesional di institusi masjid, ianya akan memberikan input yang amat positif kepada hasrat untuk melihat mesej dakwah masjid dapat disampaikan kepada semua golongan sasaran. Realitinya, usaha ke arah menjana dan memperkasa pengurusan profesional adalah merupakan usaha yang bersifat kesinambungan antara pelbagai pihak, sama ada pihak berkuasa, pengurusan masjid, dan sedia ada bahkan masyarakat keseluruhannya. Dengan wujudnya kesepakatan dan kesefahaman tersebut, ianya akan dapat menghasilkan kesan yang amat besar dalam kerangka menjadikan institusi masjid sebagai medan membangun dan membina peradaban umat sepanjang zaman. Dalam konteks Malaysia, pastinya institusi masjid akan menjadi penyelesai kepada segala masalah semasa yang sedang berlaku, sama ada dalam isu keruntuhan akidah, moral dan juga sebagainya. Jelaslah bahawa masjid memberikan banyak kebaikan dan juga kesan positif dalam hidup masyarakat kita ini. Sebagai orang Islam,
apabila kita melihat orang lain pergi ke masjid, kita mestilah mencontohi orang itu yang pergi ke masjid. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, "Iza ra'aitum rajula yata'ahadul masjidah fashhadu lahu bil iman," yang bermaksud, apabila kamu melihat seseorang itu rajin ke masjid, maka hendaklah kamu menjadi saksi bahawa dia benar-benar beriman. Al-Mufrisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.